Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zulusni Adam bin Yahaya, bernombor matrik 057448. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan dua buah topik. Yang pertamanya adalah team building and teamwork, dan yang kedua adalah effective skill for team building. So yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu slide untuk team building dan teamwork. Kita ketahui dulu apa itu team building dan juga teamwork. So, what is team? Sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, dan setiap orang dalam pasukan mesti sedar akan matlamat tersebut dan mesti bekerjasama dengan anggota pasukan yang lain untuk mencapai matlamat tersebut. Purpose of team, apakah tujuan kumpulan adalah yang pertama menyediakan kerangka kerja yang akan meningkatkan kemampuan pekerja untuk berpartisipasi dalam merancang, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Need for team, keperluan untuk berkumpulan, iaitu yang pertamanya adalah memenuhi keperluan sosial manusia. Yang kedua adalah dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Yang ketiga ialah keseluruhannya boleh lebih besar daripada jumlah bahagiannya. Yang keempat, anggota pasukan membina kepercayaan di antara satu sama lain dan ingin saling membantu antara satu sama lain. Dan yang terakhir ialah menghasilkan tekanan rakan sebaya yang positif dan sihat. Seterusnya adalah kita akan lihat character traits dan juga teamwork, iaitu dia ada 8 karakter je. Yang pertamanya adalah kejujuran dan integriti, yang kedua tidak mementingkan diri sendiri, yang ketiga ialah kebolehpercayaan, yang keempat bersemangat, yang kelima inisiatif, yang keenam sabar, dan yang ketujuh bertanggungjawab, dan yang terakhir sekali ialah toleransi dan kepekaan. So kita akan lihat forming a team, iaitu di bawah roles and responsibility, terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama ialah team leader. Team leader ni adalah untuk menjadi jurulatih untuk keseluruhan pasukan. Yang kedua ialah penyimpan rekod rasmi. Penyimpan rekod rasmi kekalkan sebagai ahli kumpulan. Yang kedua ialah coaching, iaitu memberi piagam yang jelas tim murid pasukan. Yang kedua ialah memperdayakan pekerja. Yang ketiga ialah team recorder, iaitu mengambil masa selama mesyuarat pasukan. Yang kedua ialah membantu ketua pasukan dengan jenis korespondensasi lain yang dihasilkan oleh pasukan. Dan yang terakhir ialah team quality advisor, iaitu memfokuskan proses pasukan dan bagaimana keputusan dibuat. Dan yang kedua ialah membantu ketua pasukan untuk membuat persiapan dalam perjumpaan. Seterusnya kita akan lihat juga adalah forming a team, iaitu di bawah team charter. Iaitu team charter ni dia ada 3 anak dia. Okey, yang pertama ialah team mission, iaitu team mission ni adalah contohnya adalah Rockbroad, iaitu merangkumi semua aktiviti, kemajuan dapat diukur dan simplicity. Perkara yang perlu diingat adalah keluasan, kekhususan dan kesederhanaan yang sesuai. Yang kedua adalah ground rules, iaitu diharapkan oleh seluruh pasukan menjelaskan tindakan dan ciri anggota pasukan yang dipersetujui. Yang kedua ialah ciri-ciri merangkumi kejujuran, kepercayaan, kebolehpercayaan, sokongan dan tanggungjawab bersama. Dan yang terakhir adalah team goals, iaitu di bawah team goals ini adalah dia ada tim pasukan ad hoc, iaitu yang pertamanya adalah sementara. Itu tujuannya adalah untuk sebahagian daripada piagam. Yang kedua adalah pasukan tetap. Pasukan tetap ni tidak termasuk kerana mereka sentiasa berkembang lah. Seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan team building. So yang team building ni dia ada 4 jenis bawahnya. Yang pertamanya adalah team building assess, iaitu team building assess ini ialah untuk mencari kekuatan dan kelemahan anggota pasukan, iaitu dia adalah pasukan lah, memain peranan sebagai pasukan. Yang ketiga adalah undang-undang dan langkah-langkah accountability yang diterima. Yang kedua adalah team building execute, iaitu cukup tepat pada masanya
dan penambahbaikan berterusan. Team building plan yang ketiga ialah berdasarkan hasil penilaian keperluan. Aktiviti harus berdasarkan kekuatan dan kelemahan penilaian keperluan. Yang terakhir adalah team building evaluate, iaitu keberkesanan dapat diukur berdasarkan seberapa baik kelemahan yang dikenal pasti dalam penilaian keperluan diperkuat, iaitu menjalankan semua penilaian keperluan. Kita go kepada next slide, iaitu reason for conflict. Iaitu reason for conflict ni dah ada 3. Yang pertamanya adalah berdasarkan communication ya. So communication ni ialah menghalang komunikasi merangkumi kemahiran mendengar yang lemah, iaitu perkongsian maklumat tidak mencukupi, perbezaan tafsiran dan persepsi, dan isyarat bukan lisan yang tidak diendahkan atau dilewatkan. Yang kedua adalah structure, iaitu perselisihan struktur merangkumi ukuran organisasi, kadar perolehan, tahap penyertaan, sistem ganjaran dan tahap saling bergantung antara pekerja. Dan yang terakhir adalah puncanya adalah personal, iaitu faktor peribadi merangkumi perkara seperti harga diri seorang individu, tujuan, nilai dan keperluan peribadi mereka. Okay, so next kita akan kepada bagaimana kita nak menyelesaikan konflik yang berlaku tadi. Yang pertamanya adalah tetapkan contoh positif kerja berpasukan dan menyelesaikan konflik di peringkat syarikat. Yang kedua ialah kenal pasti dan atasi konflik tersebut. Dan terakhir ialah meningkatkan kemahiran komunikasi dan interpersonal pekerja. So next kita akan tengok kepada topik kedua, iaitu effective skill for team building. So effective skill ni adalah apa itu team building. Team building ni adalah pembentukan pasukan. Pada dasarnya adalah fenomena bahawa orang datang dari tempat yang berbeza dan bekerjasama untuk satu tujuan dan mencapai beberapa tujuan. Yang kedua ialah kumpulan. Kumpulan adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dengan corak hubungan yang stabil di antara mereka, yang mempunyai tujuan bersama dan yang menganggap diri mereka sebagai satu kumpulan. Yang ketiga adalah tim, pasukan. Pasukan adalah sebilangan kecil orang dengan kemahiran pelengkap yang berkomitmen untuk tujuan bersama, tujuan berprestasi dan pendekatan yang mereka anggap saling bertanggungjawab. Yang keempat adalah teamwork. Teamwork ni adalah kerja berpasukan adalah konsep abstrak. Ini menunjukkan sekumpulan nilai yang menggalakkan tingkah laku seperti mendengar, bertindak balas. Yang kedua yang memberi keahlian kepada mereka. Yang ketiga sedapkan minat semua. Seterusnya kita akan tengok kepada group think, iaitu proses di mana keputusan dibuat oleh semua anggota kumpulan tetapi hasilnya adalah keputusan yang buruk dan tidak dapat ditandingi. So we go pada next slide, iaitu adalah perbezaan di antara kumpulan dan juga pasukan. Kumpulan adalah dia kuat, jelas dan fokus. Kalau pasukan ialah peranan kepimpinan yang dikongsi bersama. Accountability untuk kumpulan adalah individu, untuk pasukan adalah bertanggungjawab individu dan bersama. Yang ketiga ialah produk kerja individu untuk grup, dan pasukan adalah produk kerja kolektif. Untuk kumpulan adalah membincangkan, memutuskan dan mewakilkan. Kalau untuk pasukan, membincangkan, memutuskan, melakukan kerjasama yang sebenar. So we go pada next slide adalah characteristic of ineffective teams, iaitu yang pertama dia ada anda tidak dapat menggambarkan misi pasukan dengan mudah. Lepas tu perselisihan disiarkan dalam perbualan peribadi. Anggota tidak terbuka antara satu sama lain kerana kepercayaan mereka rendah. Yang kelima adalah anggota pasukan harus mempunyai pengetahuan dan maklumat yang berkaitan dengan masalah dan tugas. Yang keenam, pasukan perlu memilih pemimpin. Dan yang ketujuh ialah sepasukan maksimum di antara 5 hingga 15 anggota. Seterusnya adalah conflict resolution lah. Sekiranya berlaku konflik dalam pasukan ataupun di dalam kumpulan. Yang pertama ialah tidak bersetuju adalah euphemism untuk konflik. Yang kedua adalah kumpulan mesti belajar kemahiran menyelesaikan konflik yang diperlukan di antara mereka. Yang ketiga adalah ketidaksepakatan harus didorong dan diterima sebagai akibat semula jadi dari organisasi yang dinamis dan aktif. So itu sahaja untuk penerangan bagi dua buah topik yang tadi, team building dan juga effective skill for team building. So thank you for watching.